jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Okey, bahagian kedua Borak Sini Habis Ini bersama dengan Ayu Damit kita nak imbas balik. Suka Imbas balik di mana titik permulaan Ayu berada dalam industri muzik. Khususnya jadi penyanyi lah kan. Masa zaman-zaman remaja dulu. Ayu pun antara artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi remaja yang kiranya selalu join kontes lah, join pertandingan nyanyian, betul lah? Betul. So betul. boleh kita imbas balik kontes apa yang first kali Ayu join? Ayu pernah join Bintang RTM, tapi tak pernah lepas lah. Sama juga dengan, Maksudnya tak pernah lepas? tak pernah lepas, tak pernah masuk? masuk, Tak dipilih? Lepas audition je. Audition. So tak pernah lepas masuk pun. Tu yang first? Lepas tu ada AF pun sama. Yang lepas masuk itu pun sampai top 40, top 80, My Style LG. My Style LG tu. My Style LG. Zaman 2000 apa? 2008, 2006 macam tu. So lepas My Style LG barulah you try One in a Million. So daripada One in a Million lah kiranya bakat Ayu dicongkil dan dipertontonkan oleh semua orang. Betul. Dan mungkin antara pesaing-pesaing yang ada dalam masa tu adalah Sheila Hamzah. Betul. Lagi? Siapa lagi? Intan Sarafina, Rina Azhar, Roni. Abang Roni. Oh, Roni Hussein tu? Abang Roni. Siapa lagi? Hebat-hebat. Tengku Tiara, anak buah Syafina, Datuk Syafinas. Ada Abs, orang Sabah. Sean. Ingat lagi dia tu. Mark. Weh, dia tajam ingatan dia tu. Boleh ingat sebab semua-semua. kita tak pernah lost contact dengan orang. Masih bersama lagi. Masih contact each other juga. Baguslah. Okay, masa dekat One in a Million tu, naik turun persembahan. Kadang-kadang Ayu berada di atas, berada di bawah kan semua kan. So apa yang Ayu boleh perkatakan tentang persaingan masa tu? Persaingan Saingan. Kalau ikut masa One in a Million, Ayu tak pernah fikir Ayu menang. Tak pernah Itulah fikir. macam tak sangka kan. Sebab kalau tengok pun Ingat lagi. final tu. Ingat lagi. Abang Budi ada dekat Stadium Malawati masa tu. Tengok ni macam Sheila Hamzah ke menang? Sheila Hamzah kan? Sheila Hamzah ataupun Ayu Damit tu. Tapi dulu tak ada Damit kan? Ayu je. Oi. So kalau nak imbas, sebab kalau ikut seminggu macam ada satu minggu tu dah macam give up dah. Sebab macam penatnya duduk KL ni tak ada buat apa, kena practice je, kena buat belajar vokal. Sebab itu bukan kerja Ayu. Sebab Ayu dekat kampung, Ayu buat kuih. Dan Kampung kat mana? Dekat Sabah, dekat Petatan. So bila pagi tu kalau Ayu malas pergi sekolah, Ayu buat kuih. Kalau malas pergi sekolah. Kaki ponteng ke dia? Kaki ponteng ke? Tapi saya bersyukur. Sebab masa Ayu pergi One in a Million, sepanjang daripada top 80 sampai top 20 tu, sebenarnya itu adalah atas dasar kepercayaan daripada cikgu-cikgu. Sebab time tu Ayu SPM. Dan Ayu dalam masa yang sama pergi macam habiskanlah yang top 20, top 40, sampailah yang 12 tu. Jadi ada satu masa Ayu dah give up dalam One in a Million. Ada satu masa. Masa nak balik kampung. Sebab dia macam penat macam dah macam tak bestnya duduk seorang kan. Lepas tu yalah, kita tak pernah tinggal family. So itu adalah yang paling panjang lah. Tinggal family, tinggal mak. Kita tengah fikir sebab Ayu adalah 100% yang akan tolong family yang cari duit lah, kiranya macam tu. Bekerja semua. Ayah masa tu kerja apa? Masa tu ayah dah pencen, tapi dia kerja dia jadi pemandu lori tak silap. Tapi Ayu buat kuih. Ayu buat kuih. So masa kena jaja Mak kuih tu kerja kat Kilang Mi. Gitu. Ingat macam cerita Tok T kan, masa dia kecil kan, kuih. Tapi Ayu tak buat macam tu. Ayu bukan orang jenis yang pemberani macam tu lah. Jadi Ayu akan buat je. Kalau mak kata kuih apa yang laris kat sana? Masa dengan Ayu tu yang Ayu buat kuih tiram.
Ataupun tiram kuih macam lidah mana? kat sini. Oh. Kuih lidah tu yang Kuih lidah. dengan gula kan. Oh. Tapi kalau kat Sabah kita Panggil orang tiram. Yelah, dia punya bentuk macam tiram. macam lidah tu. Ya. tu. Ingat lagi tak lagu yang Ayu nyanyi masa final tu? Kalau time final ada 3 lagu. Tak silap Ayu, Samudra. Macam mana lagu dia? Jika tak ku temu kekuatan, ku ratip semangat kebangkitan. Siapa nyanyi lagu tu? Nora. Oh, Then lepas tu lagu apa lagi satu Tapi lagu baru satu kan? Aja di Mercu. Dia Lagi mercu kejayaan gitu. lagi satu apa lah. Alah tak ingat. Saja nak uji tak? Hanya di Mercu. Lalu ku bangkit tegak berdiri. Tapi lagu tu masih lagi orang kata mendapat permintaan lah kalau pergi. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau Ayu paling bangga bila convocation ataupun orang cakap counselling, penyampaian sijil ataupun apa-apa saja yang memberikan semangat atau kebangkitan, lagu tu akan dimainkan. Yalah, lagu semangat, lagu yang macam ala-ala macam lagu Kaela Gemilang tu. Lagu macam tu lah. Dikatakan selepas Ayu menang juara berapa sejuta dapat? 1 juta. Hui, 1 juta tu. 1 juta. Terus jadi jutawan. Saya hanya nak tapi sebenarnya Ayu pernah keluar statement yang kita memang dapat 1 juta tu, tapi yang 80% tu masuk dekat one of the company yang menguruskan segala perbelanjaan, album and everything pada time tu, dan Ayu hanya dapat 20% on cash je pada tahun tu. Dan selepas menang juara ni, dikatakan Pajak, lah, dikatakan Ayu telah lost ataupun mengalami kejutan budaya. Yalah, dari kampung kan, datang ke Kuala Lumpur, menang pula dengan sejumlah duit itu. Jadi dikatakan begitulah kan. Apa yang dialami ketika itu? Apa yang membuatkan kejutan budaya ni? Macam tu, terkejut kan? Macam tu. Rasanya tak adalah kot kejutan budaya tu, sebab kalau nak adalah benda-benda yang macam orang kata kita pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya ataupun kelab malam. Macam gitu kan. Skema aku punya bahasa kelab malam, padahal clubbing je. Saya seorang penyanyi lounge, saya seorang penyanyi di cafe yang open, dan saya seorang penyanyi juga di club juga. So benda-benda tu mungkin orang nampak, yalah, dekat TV kan orang kata saya underdog and everything. Jadi orang tak tahu dalam masa memang saya buat kuih, tapi malam tu saya kerja. Saya kerja nyanyi dekat cafe, dekat lounge, hotel. Jadi benda-benda tu mestilah Sabah kan. Jadi benda tu ada. Ayu sentiasa bukan sentiasa lah, kita pergi tempat-tempat tu. Cuma mungkin selepas keluar daripada tu, mungkin orang ingat kita terkejut sebab dengan environment. Yes, betul. Environment KL sangat besar. So Ayu nak explore. Ayu muda, Ayu umur 17 tahun. Ayu nak explore lah. Nak pergi sini, nak makan ni, nak makan tu. Kita ada duit time tu. Jadi kita rasa lah apa yang kita nak rasa. Merasa kan. Darah muda. Kalau dekat KK dulu ada KFC, kat sini ada McDonald. Dekat Sabah tak ada kan McDonald? Time Ayu belum ada lagi. Sekarang dah ada lah. Kat sini ada secret recipe, kat sana tak ada. Tahun selepas tu baru ada secret recipe. Itu pun satu je, dekat One Borneo. Ayu ingat lagi. Jadi bila macam tu, kita nak merasa lah. Kita tak pernah rasa ada semua benda lah. Maksudnya kita tak pernah ada laptop, kita tak pernah ada handphone. So 10% on 20% daripada tu kita nak belanja untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana pula dengan kerjaya ataupun karier Ayu dalam seni hiburan ni? Sebenarnya sebab time tu Ayu masih bersama dengan syarikat rakaman, masih bersama dengan Monkey Bone, dengan juga unit. Jadi mereka menjaga Ayu, still menjaga Ayu. Tapi maksudnya kerjaya tu maintain lah. Maintain. Cuma yang lambatnya, orang nampak lambat sebab Ayu habiskan first album tu setahun. So 2009 baru Ayu keluar album Inspirasi. Inspirasi. Maksudnya 1 tahun selepas kemenangan Ayu. Yes. Baru keluarkan album. Betul. Tapi di tengah-tengah tu Ayu keluarkan single juga kan?
Single. Maksud satu lagu. Satu dia dalam album tu kita kan keluar satu-satu. Time tu kan dalam satu album. So kita keluar dulu Hari di Mercu. Lepas tu Inspirasi. Lepas tu Ku Miliki Abadi, Menjadi Ayu. Sebenarnya semua dah keluar dah. Cuma ya orang kan asyik time tu AF rasanya juga tengah berlangsung juga. So sedikit sebanyak akan terganggu sikit lah. Masa tu Waini Million 3 pun dah masuk juga. So Ayu pun promo on sama-sama tour dengan Waini Million 3 and everything untuk album. Macam tu lah. Tapi Ayu pun masa tu tak ada banyak kontroversi Tak ada. Cuma hilang sekejap lah. Hilang ke mana ya? Kahwin. Okay, Ayu kahwin tahun berapa? Ayu kahwin tahun 2009. Ya. Maksudnya setahun tu? Setahun selepas tu? Terus dapat tu boyfriend? Dia sekejap je. Saya kenal suami saya 3 bulan saja. Dan lepas tu dia orang KL Dia orang Perak. Betul. So macam mana boleh menjalinkan bibit-bibit percintaan? Kita bercinta selepas kahwin. Kita kawan sekejap je. Lepas tu kita kahwin terus. Tak banyak cerita. Baguslah. Berkahwin di usia muda. Yes. Alhamdulillah dah berapa tahun dah? 2009 ni dah 2020 dah. 11 12. Salah. Ni pun AJL ni aku ramal lagu Lara yang 3 orang tu. Hel Husaini, Hakim Rusli, tapi tak tahulah. Tapi ataupun mungkin Aina Abdul. Aina Abdul Sepi, tak tahulah kan. Aina Abdul lah. Tengok Ayu pun sama. Aina Abdul Sepi lah. Yes. Dia ada 2 lagu dengan Khai Bahar satu. Betul. Tapi yang tu kurang sikit lah. Sepi is the best lah. The best. Kan? Dia punya tak dengar lah. Sepi di dengan suara Ayu macam ni. Takkan pernah aku mengalah. Nyanyi betul-betul lah. Tak tahulah. Kecewa biar derita, halangan melanda. Itu je yang tahu. Tak terhapus perinci. Tak apa. Aku baru nak record. Ada. Carilah ni. Cari lirik. Tapi Ayu suka juga ni. Tak ada. Ernie Zakri. Boneka tu. I love kan. Boneka kan. Suruh Ayu je lah. Dia orang kata. Okay. Takkan pernah aku mengalah, kecewa biar gelita, badai melanda, tak terhapus perih jiwa. Ku berserah, teguh berdiri dan terus di sini. Betul. Terus bermimpi Alah salah. Yalah terus kat sini lah. Itu dia nak sangat kan. Tapi kalau boneka tu susah lagu tu. Boneka sangat banyak dia punya visualization punya Sebab hari tu masa Anwar Zain ada sidang media, dia nak buat showcase dekat Ipoh tu, yang jadi kontroversi dengan DSB tu. Masa tu lah kot kan. So betul. Masa tu media suruh dia nyanyi lagu boneka tu. Dan dia mengaku boneka tu sangat susah. Tapi masa separuh akhir si Ernie Zakri tu dia nyanyi dengan perut dia membusung tu. Kita pernah dengar dia nyanyi dekat Istana Budaya. Dia macam masa dia pregnant ke? Ya. Dengan masa tu dengan yang Aina, I rasa konsert time tu. Dia ada Aina, Syamil. Ya. Awal tahun betul. Awal tahun ke? Awal tahun lah, tak silap. Ada. So masa tu pun dia dah memang syarat lah. So yang tapi semi final tu dia dah. Kan? Oh my macam god, membusung. Oh my god. Dia macam Ayu, kalau orang pregnant, kalau dia nyanyi lagu-lagu tinggi, lagu-lagu meneran ni, dia tak rasa nak beranak ke? Ada. Sebab kita kan kat sini, so kita akan rasa macam kita menolak. Macam tu lah. Kan? Sebab nafas tu kan kat sini kan. Tak rasa anak tu menendang-nendang kan, berjoget-joget dalam tu. Selepas tu dia akan ni macam di pengalaman Ayu lah. Ada. Sebab Ayu pun pernah last Ayu rasanya 8 bulan. 8 bulan Ayu dah stop menyanyi. Time tu anak kedua. Okay, kembali pada Gegar Vaganza tadi. Aku lari jauh dah. Ayu masuk 2020 2020. Which is siapa juara masa tu? Cliff Omar.
Oh, masa tu nak COVID dah kan? Selepas tu dah COVID. Selepas COVID? Sebulan saja kita mencari rezeki. Betul lah. Kita orang tak dapat pergi. Time tu pun PKPP. So banyak itu cakap tahun ni lagi best dengan orang peminat boleh masuk and family boleh join. Ada certain yang boleh ni, tapi masa kita orang tu memang tak boleh ada sesiapa pun di dalam tu sebab memang polis kiri kanan akan jaga dengan pistol ya. So kita tak boleh ingkar. So setiap kali nak masuk pun kena buat swab test. Tapi time tu PKPP, jadi kita orang tak buat swab test. Masih ada kelonggaran yang itu. Yang sekarang ni je yang yalah, you pergi GV Live pun kena swab test, tiket and everything kan. Tapi yang untungnya orang tengok rating tinggi jugalah kot, sebab orang duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, layan TV je lah. Time kita orang vibe tu tak dilah. Kita ada 3 orang juri dan gambar-gambar kita orang ada di hadapan. So nak bagi macam kalau kita rasa nak bersemangat tu agak kurang lah dengan kalau macam ada crowd kan. Sebab macam Ayu mengimpikan bila Ayu masuk GV tu sebenarnya selama 6 tahun tu Ayu pergi 6 tahun. Lepas tu tengok GV macam wah meriahnya, bestnya. Itu yang terujanya bila kita nak masuk GV dengan environment peminat yang melaung, tak kisahlah dia peminat ni ke, dia peminat artis ni ke, tapi diorang together bila kita dapat satu piawaian yang baik untuk yang orang kata bagi dorang puas, kita dapat satu yang wow sedap macam tu. Perjalanan Ayu dekat GV sejauh mana? Ayu final. Final Ayu final. Okay. Nombor 3. Dapat hadiah? 30,000. 30,000 pula. Okey lah. Buat modal. Modal cili balik. Okay, performance paling best dekat GV apa dia? Kalau ikut performance paling best tu yang masa Ayu minggu ketiga, Ayu dapat tempat pertama tu lah. Masa lagu Gerhana Ska Cinta. So itu adalah first time Ayu menyanyi yang kena kengkang ska dan kena rap at that part. Mencabar kot. Di luar kotak. Okay, juara untuk GV yang baru ni, GV berapa? 9 GV 8. GV 8. GV 8 Alif Aziz. Betul. Apa pendapat Ayu? Kalau ikut persembahan dia malam tu memang dia deserve it lah. Memang dia kalau Ayu tengok, kalau dia punya macam mana Alif Aziz aura, ni dia punya baru dia punya suara tau. Dia Dia punya bila dia buka mulut dia tu, dia punya lemak dia tu yang macam sedapnya. Dia punya lepas tu bila dia nyanyi dia memang sentuh kita. So 2 lagu masa dia dengan Hafiz pun ya Allah sedapnya. Dah lah Hafiz memberi, dia pula beri. Jadi itulah dalam persembahan tu memang sedap lah. Viralnya Alif Aziz ni selepas Gegar Vaganza, dia kata dia mengamalkan selawat sebanyak 1,000 kali sebelum perform tu. Wah. Kalau kalau selawat tu memang biasa pun kan, macam Ayu pun masa dalam GV pun kita menjagalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa akan jadi kita dekat atas stage. Sebab kalau budi perasan pun ada minggu-minggu Ayu kena gangguan dan everything kan. So MBSA itu sangat perlu. Tak, kita PICC juga. PICC masa tu. So gangguan? Yes. PICC pun ada gangguan? I don't know, but Ayu pernah masa minggu awal yang terpilu, Ayu pernah kena tepuk di belakang stage. Sebab time tu kalau kita dah berdiri standby kat atas tu, kita hanya seorang saja. Jadi Ayu pernah sebelum tepuk yang bahu. Ayu damit tu, sebelum tu ada tepuk belah kanan, saya pusing, tak ada kiri kanan Ayu tak ada. Time tu kan then Jeff jaga Ayu time tu, Jeff kat bawah. So how come Jeff Way? Jeff Way. So Ayu tanya dia, tepuk ke? Cakap kenapa macam tu kan? Tadi kata tak ada, dia kata macam tu. Oh ya ke? The back macam Ayu buat tak tahu je. Tapi ada satu minggu tu yang Ayu cakap yang biawak tengah hari tu biawak masuk rumah yang tak pernah dah berapa tahun dekat rumah tu biawak masuk dan malam dia kelawar.
So kelawar tu pun macam kari mana kelawar itu, kita tak ada gunung kat sini. So kita macam okay. Tu yang timbul di mana Ayu Damit telah disihir. Dia itu orang yang cakap lah. Orang yang cakap. Sebab Ayu tak nak fikir apa-apa. Kita ibaratkan dia salah masuk rumah je lah. Tapi yang berfikirnya secara drastik sampai macam tu sekali adalah yang baru-baru ni bila ular tu ular Ayu mimpi ular tu patuk. Then ular yang sama selepas 2-3 hari tu dia muncul masa Ayu masak. So dia memang tengah ambil nak periuk tu, ular tu kat situ. Macam my god, saya macam okay, ni bukan benda yang boleh buat main dah. So ini adalah satu benda yang mungkin kita malas nak fikir. Malas nak fikir. Tapi satu hari tu sebab benda ular yang muncul depan mata ni macam Ayu tak boleh. Dah lah ular sama ular yang sama. Mak ingat lagi ular dalam mimpi tu? Ingat. Sebab Ayu memang selalu mimpi. Ayu akan selalu mimpi ular putih yang akan melingkar dekat Ayu. Kalau ular hitam tu pun dia akan, kita macam tidur tapi ular tu ada keliling kita, jalan macam tu. Tapi tak pernah gigit, tak pernah kacau pun. Tapi yang satu malam tu dia terus macam dia datang pap. Dia terus patuk tangan. Tangan. So kita macam terkejut. Rasa tak masa tu? Rasa sakit. Tapi macam macam bila kita bangun tu macam okay, tidur je lah macam tu kan. So peluk husband semua. Tapi Ayu cerita tu 2 hari selepas tu Ayu bawa Ayu cerita dengan husband. Cakap sebenarnya nak cerita lah, lupa saja nak cerita. Mami mimpi ni. Dia kata kenapa pula? Dia pula tegur, kenapa cerita malam, tak boleh cerita pagi ke? Juga dalam hati kan. Benda-benda kan banyak malam kan. Jadi tak apalah. So besok pagi tu benda yang sama yang kita tengah cerita tu muncul. So itu yang macam sebenarnya tak nak post. Sebab benda Ayu post pun dah petang tu sebenarnya. Terus viral, terus disambar oleh portal-portal. Jadi macam lepas tu Ayu sendiri ada bertanyakan kepada ustaz-ustaz mana-mana rujuk sebenarnya selepas tu sebab suami pun risau. Yalah, kalau dengan kita ni tak ada masalah. Kalau anak-anak tu agak yalah scary lah bila melibatkan benda yang sepatutnya kita tak perlu fikir, benda kita terpaksa fikir. Jadi dia panggil ustaz untuk tengok rumah dan baca selawat and everything. Lepas tu dia tanya jugalah, dia kata ada ke ustaz dalam rumah ni? Dia kata ustaz tu kata alah biar je lah, dia kata. Maksudnya macam ada ke? Tak apa, tak kacau pun. Serius macam tu kan. Tapi kita kena percaya. Yalah, benda tu kan mana-mana pun ada kan, Ayu. Ada. Cuma hari tu I dekat kampung juga kena. Tapi dia orang scan. Seorang-seorang scan. Lepas tu yang ustaz tu dia boleh scan bagi alamat je kat dia. So dia tahu rumah kita macam mana. Macam rumah ni dia kata ada India macam tu. Faham? India. So mana-mana semuanya ada sebenarnya benda tu. Betul. Cuma yang tu lah macam mimpi kan, mimpi. Mimpi kan. Kalau ikut orang tua kata kalau mimpi patuk ular ni ular patuk kita macam mana? Kalau yang cakap dengan Ayu tu itu sebenarnya amaran. Dan bila dah datang tu sebenarnya dia dah nak hantar in the real person. So macam kita macam macam siapa kita tak pernah pun. Kita kawan ramai. Tapi siapa yang cemburu ataupun dengki dengan saya Ayu tak ada musuh. Siapa nak bermusuh dengan Ayu? Ayu baik. Kadang kita fikir macam siapa ni? Cuma ada yang cakap hati-hatilah Ayu, dia kata. Hati-hati, solat banyak, ingat baca Al-Quran and everything. Okey macam tu. Cuma tak sangka lah benda yang kita tak jangka kan. Sebab benda tu sebiji. Dalam mimpi tu sebiji. Deja vu panggil. Deja vu. Sebenarnya Ayu ada gambar benda tu. Tapi macam sebab Ayu cari. Ada gambar? Tak, Ayu cari gambar ular tu. Ada ular tu. Ular apa nama dia? Tak tahu ular apa. Tapi dia black hitam. Tapi dia macam ada hijau sikit. So sekarang tak ada apalah. Alhamdulillah tak ada apa. Cuma Ayu memang tak keluar langsung dekat
Mana? dapur basah. Tak ada. Lepas tu siapa yang masak sekarang ni? Siapa yang masak? Ayu suami. masak macam ni. Nasib baik kita ada sekarang kita ada rice cooker yang boleh tumis kat dalam tu. Macam tu lah. Okey lah Ayu. Kita dah 30 minit untuk bersama dengan Ayu. Ayu pun dah nak pergi ke latihan menari dia. So kata-kata akhir mungkin apa perkembangan itu tak silap single paling last bila? Single paling last selepas Ayu keluar GV tu. Permata. Yang dibuat oleh Datuk Gulzar dan juga Zimi. Macam mana lagu dia? Permata indah yang kau berikan akan ku pastikan selamanya. Lagu tu untuk Lagu suami ballad saya. juga. Oh ya ke? Lagu ballad juga lah ni. Lagu ballad so, juga. Next mungkin lagu rancak. Kita cuba. Kita tengah fikir. Tapi itulah ada yang tak fobia Ayu tak fobia dengan lagu rancak? Sebab Ayu pernah nyanyi lagu rancak. Dia mau itu attitude. Tak payah. Sebab Ayu bila dah masuk roh tu lagu rancak kan. Bila dah masuk roh tu apa lagi kan. Kita pun nak praktis lah apa yang kita belajar menari ni. Okay, untuk tahun 22 ni 22 mungkin Ayu ada perancangan sendirilah. Perancangan dia kalau setakat ni memang Ayu tengah fokus dengan Ayu punya belajar. Sebab Ayu memang tak nak ulang-ulang. Kalau boleh walaupun kita berumur 32 tahun, Ayu tahu Ayu boleh buat apa yang Ayu nak. So Ayu nak capai cita-cita Ayu yang seterusnya, iaitu mendapat segulung ijazah. Ada single terbaru nanti dalam tahun ni? InsyaAllah kalau diberikan rezeki dan ruang dan peluang, tengah tengoklah ni mana time nak masuk ni. Sebab Ayu rasa pun Ayu dah tak ada lorong. Mana lorong nak masuk? Tak ada lorong. Ayu kira macam antara yang wanita usahawan yang berjaya, lepas tu jadi penyanyi lagi. Mungkin so sebab ada masa dengan family lagi. Ayu suka bekerja. So Ayu treat anak-anak Ayu pun macam you nak something kan, kena kerja kuat. Yes. Work dia adalah belajar betul-betul. Dapat kita bagi. Okay Ayu, last sekali ucapan untuk peminat-peminat Ayu. Ucapan terima kasih kepada Abang Budi sebab hari ni jemput Ayu, Alhamdulillah, sampai juga dekat podcast hari ni. So kepada semua peminat-peminat, thank you so much, korang masih menyokong, korang masih ingat siapa Ayu Damit, dan sentiasalah menyokong apa saja yang Ayu capai ataupun Ayu buat dalam kehidupan Ayu. Thank you guys. Okay, thank you Ayu sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Kita ucapkan selamat maju jaya lah, sukses selalu. Amin. Dimurahkan rezeki. Amin. Okay. Dan you guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan tengok usah-usah lah sikit kita punya podcast dekat Spotify. Sambil-sambil korang drive tu bolehlah dengar kita perbualan kita dengan Ayu Damit. Alright, kita jumpa lagi di podcast Borak Sini Habis Sini. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.